Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu dengan saya lagi di channel Firdaus Isa. Okey guys, hari ni saya ada sebiji kereta Pro 2 Alza. Saya nak kongsikan kat korang macam mana caranya untuk kita gantikan tie rod end. Memang senang sangat guys. Korang confirm boleh buat. Cumanya korang kenalah tengok video ni sampai habis lah kan. Okey. Tapi sebelum tu, kepada korang yang mana belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Tanpa berlengah lagi, kita layan intro ni dulu dan kita akan teruskan dengan pencerahan kita. Okey guys, jom. Untuk menggantikan tie rod end, korang mesti kenal pasti dulu kat mana bahagian tie rod end tu. Ini ke tie rod end? Ataupun ini? Ataupun ini? Okey, so korang kena kenal pasti dulu dekat bahagian mana, ataupun dia dekat bahagian enjin dalam. Okey, dia tie rod end, inilah dia barangnya. Sejengkal je guys. Kerja dia sangat senang untuk kita tukarkan dia. Okay, first apa? Biasalah, kereta mestilah kena jack, stand, safety, itu normal. Okay, lepas tu korang kena buka tayar untuk memudahkan kerja. Buka tayar, letak tepi. Okay, lepas tu untuk ini sebelah kanan. Sebelah kanan korang kena pusingkan ke sebelah kiri punya, apa nama, tayarnya ni ke sebelah kiri. Okay, alright. Macam ni posisi dia. Biar dia ke sebelah kiri. So, maksudnya tie rod end ni dia akan terkeluar. Paling terkeluar. Okay guys. So, lepas tu, bila korang nak gantikan tie rod end ni, korang mesti first kali korang kena longgarkan nut ni. Okay. Setiap kereta nut dia berbeza-beza. Yang ini saiz 22. Korang kena longgarkan nut ni. Sebab apa? Nanti kita akan buka tie rod ni. So kalau kata benda ni korang tak buka lagi, tie rod ni korang tak akan boleh buka. Dia sebagai lock, ni sebagai lock. So kena longgarkan dulu. Okay, korang tengoklah dia pusing ke mana untuk longgarkan ni. Nampak saya pusing ke mana ni? Okay, okay, longgarkan dulu. Nampak? Dia dah berjarak dah tu. Boleh nampak dia dah berjarak dah tu. Okay, alright. Itu step pertama. Korang kena longgarkan. Step kedua, kat bawah sini ada nut. Okay, ni nut. Okay, nut. Nah, apalah handphonenya ni tak fokus betul. Okay, nut ni korang cabut. Korang ambil satu hammer. Korang ketuk dekat bahagian sini. Sini dekat sini bukannya sini. Sini. Ketuk tang sampailah tie rod end ni boleh angkat. Okey. Tujuan kita ketuk dekat sini, kita bagi dia vibrate, gegaran, supaya dia boleh longkah. Yang ini dekat bahagian sini kan. Ini dia dekat dalam sini kan. Dekat dalam kan. Sekejap Okey. Dia dalam macam tu kan. Dia duduk kat dalam kan. Kita nak longkahkan dia, kita kena ketuk sini. Ketuk sampai dia boleh longkar dan terkeluar. Okay, alright. Macam ni lah rupa dia. Settle. Ada sesetengah kereta, dia punya bawah sini dia pakai pin. Korang kena cabut pin. Untuk yang Alza ni dia tak ada pin, dia nut aja semata. Nut saja ni. Okay, right. Lepas tu apa kita kena buat bila dah macam ni? Kita keluarkan, letak bawah sini. Okay, make sure. Kalau kata batang ni ke bawah lah. Ada sesetengah batang ni ke atas lah. Okey. So kita mula start mula berkira pula. Mula dengan kiraan lah. Okey. Kiraan dia mesti kena lawan arah jam. Satu pusingan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 1
10, 11, 12. Okey, lebih kurang bila posisi dia ke atas,
lebih kurang 12,5. Okey. So, kita letak, gantikan yang baru. Anggaplah yang ini yang baru. Kita letak posisi, mesti kena pada posisi yang last dia terbuka atas kan. So, kiraan 12,5. Ni, kita turun bawah. Make sure dia masuk dulu. Okay, jap. Kena masuk. Betul, masuk. Dia tak nak masuk pula. Okey. Ni setengah dah masuk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tak payah setengah sebab tadi awal-awal kita ke atas kan, kita atas turun ke bawah dah kira setengah. Ni 12. So dia akan jadi jarak yang sama. Okay, alright. So bila dah 12,5, korang masukkanlah dekat dalam ni, masukkan balik tempat dia. Alright, korang masukkan. Ambil nut dia balik kat bawah ni. Korang ikat dah kuat terus. Okay, ikat kuat, ikat kemas-kemas. Kalau ada pin, selak pin, lock pin. Settle dah bahagian hujung sini, baru korang pergi bahagian yang sini pula. Yang sini benda yang sama, lock balik. Okay, lock balik. Itu je. Kasih lock balik. Okey dah. Contohnya macam itulah. Okey. Jadi korang dah settle yang depan, korang dah settle yang ini, siaplah kerja korang. Itu je, nak ganti tie rod end bukan susah pun. Korang memang boleh buat lah. Saya yakin korang boleh buat. So jimat kos upah, betul tak? Tak payah dah minta pomen pasang kan. Korang sendiri boleh buat kat rumah. Okey? Okey, alright. Bila dah siap pasang tu, apa lagi nak buat? Korang tegakkan tayar ni, korang pasanglah tayar ni. Okey, pasang tayar, dah boleh turun stand. Benda yang sama juga korang kena buat kat sebelah kiri pula. Okey, cuma posisi dia berlainan sikit lah. Sebelah sana kena berlawanan lah. Kalau ini tayarnya, ni sebelah kanan kan, tayarnya kena pergi ke sebelah kiri. Kalau sebelah sana, sebelah kiri, tayarnya kena pergi sebelah kanan. Okey, clear? Okey, alright guys. Sebelum tu, saya nak bagi tahu. Kalau korang ganti tie rod end ke, rack end ke, steering boot ke, make sure selepas siap kerja, pergi hantar alignment. Okey, sebab ini dia ada apa nama? Dia adjust untuk tayar korang kasih tegak. Walaupun korang kiraan yang sama, tapi tak mustahil dia ada lari sikit-sikit. So, better untuk lebih tepat korang hantar tempat alignment. Kalau korang nak cakap, kalau gitu lebih baik hantar dekat alignment je siap-siap kan. Tak payahlah kira benda lah ni. Itu terpulang kat korang lah. Kalau korang buka 12,5, korang nak pasang 3 ke kan, 3 pusingan aja, itu terserah kat korang lah. Itu terlalu sikit pula. Lebih baik kita pasang ikut sama macam mana korang buka gitu. Lebihnya alignment tu untuk kita kasih betul-betul tepat. Okey. Kalau korang masuk 3 je, nanti nak keretanya terkepak ke dalam ke keluar ke, nak bawa pergi alignment pun tak boleh. So sebab tu saya cakap, ikut kiraan, pasang pun ikut kiraan yang sama. Okey. So settle kerja kita. Kalau korang gantikan tie rod end macam yang saya cakap, ikut step yang saya tunjukkan tu, insya-Allah kerja dia mudah je sebenarnya. Korang boleh buat sendiri dekat rumah. Dia cuma saya boleh cakap yang bahagian yang susah sikit dekat bahagian korang nak keluarkan tie rod end tu. Nak ketuk tu lah yang saya cakap, bahagian ketuk tu. Yang itu ada susah sikit. Itu memang kena ketuk betul. Kalau korang ketuk ala-ala manja gitu kan, macam kena sepak dengan girlfriend, tak jadi apa lah.
Itu memang tak boleh. Ini memang ketuk kan hardcore punya ketuk. Memang betul-betul ketuk punya dia akan tertanggal. InsyaAllah. Okey. Kalau korang tak boleh tanggalkan juga, kena carilah special tools. Yang itu makan modal sikit lah. Okey guys. So kepada korang yang mana belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada korang yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa untuk like, share dan juga komen di ruang bawah. Yang baik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang buruk datangnya daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap untuk video kali ini. Bertemu dengan saya lagi untuk next video. Assalamualaikum.